Ketara Muda pada hari ini kita akan bincangkan sedikit sebanyak tentang Maulid Rasul, dan tahun ini untuk makluman semua, ini merupakan tahun yang ke-1449 sejak daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 571 Masihi yang lalu. Jadi itu satu tempoh yang sangat lama. Pastinya saban tahun kita akan menyatakan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada tahun ini sedikit istimewa dan mungkin sedikit baharu bagi kita kerana sambutan pada tahun ini dalam norma baharu dalam COVID-19, dan kita tahu sambutan Maulid Rasul ini merupakan satu sambutan yang sangat meriah apabila semua orang mengadakan majlis maulid, selawat dan siri-siri ceramah, yang mana siri-siri itu tidak lagi berlaku hari ini dan semuanya berpindah pada dalam talian. Tapi apapun, saya kira bahawa jangan dipadamkan ataupun disuramkan semangat itu, harus diteruskan. Kita harus ingat kepada suatu sosok yang sangat berpengaruh, yang memberikan impak bukan sahaja kepada ketamadunan Islam tetapi juga ketamadunan dunia. Dan untuk bicarakan lanjut tentang hal ini bersama dengan saya di Darah Muda merupakan dua orang tetamu. Yang pertamanya saya kenalkan Piu Rahmat Eksan, merupakan pendakwah bebas, dan juga Syazlin Hamran, merupakan mahasiswa Syariah dan Undang-Undang Universiti Malaya. Dan saya nak mulakan dulu dengan Piu Rahmat berkenaan dengan sebut tentang sirah ini dalam konteks semasa. Bila ada Trump, kita ada US President Election, kita ada fake news, darurat ini ada macam-macam berita yang kita dapat soal kesahihan sumber. Dan sirah juga berhadapan dengan perkara yang sama. Kita tak tahu mana sumber yang sesuai. Kita ada sirah nubuwah Ibnu Ishaq, kita ada Rahib Maktum, ada Syekh Safiuddin Rahman Mubarakpuri. Jadi ini semua sumber yang ada. Tapi saya kira sumber yang paling tepat ialah Sahih Bukhari dan Muslim, kerana itu hadis yang sahih. Mungkin di awal ini berkenaan dengan sumber itu sebelum kita pergi lebih dalam untuk mendalami sirah nubuwah ini, bagaimana untuk kita tentukan sumber yang paling baik untuk kita mendalami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Piu Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Irfan Faruqi dan semua penonton Darah Muda. Ala kulli hal, bila cerita pasal sumber, sepatutnya umat Islam adalah masyarakat ataupun umat yang satu-satunya mereka ni takkan sebar fake news. Tapi nak kata takkan tu susahlah. Sebab apa? Sebab kita ni ada emosi. Kadang-kadang kita akan dipermainkan fake news ni dengan emosi. Dia akan sentuh beberapa butang, membuatkan kita laju je share. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp group ni, dia kata dari grup sebelah. Benda ni akan menyebabkan kita menyebarkan fake news ataupun perkara yang tidak sahih dengan mudah. Sebab apa? Di hujung zaman ataupun akhir zaman, Nabi SAW berkata, fitnah itu ibarat api. Para sahabat mula pelik bila Nabi kata fitnah itu ibarat api. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Dia tersebar cepatnya seperti mana api membakar. Pernah tengok rumah terbakar? Saya pernah satu ketika dekat rumah saya dulu berlaku kebakaran. Dalam sekelip mata lebih 50 rumah terbabit dalam kebakaran. Sebab apa? Satu api ke tempat yang satu lagi laju. Subhanallah. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana boleh berlaku begitu cepat? Kerana apa? Fitnah itu mudah sekarang, sahabat-sahabat, kata para ulama, dia bukan Nabi kata, dia di hujung jari je. Kan semudah. Dari grup sebelah. Jadi sahabat-sahabat, fitnah itu laju. Jadi kita harapkan apa yang membentengi kita, apa yang menyebabkan kita hari ini mampu tidak menjadi orang yang penyebar fake news adalah dengan iman. Kerana itu, bagi seorang mukmin sepatutnya dia ada dasar-dasar untuk menapis sesuatu. Ataupun dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat, Allah sebut apa? Fatabayyanu. Tabayyun dulu, bukan tibayun. Tabayyun ni cek dulu, bukan tibai. Pakai tibai je. Asal nampak musuh kita, tibai. Jangan begitu, kita kena berlaku adil. Maka nak cek sesuatu perkara itu ataupun hadis, kita khususkan untuk hadis. Untuk topik kali ini kita ada 5 peringkat, 5 tapisan. Mungkin laju-laju sikit saya pergi. Yang pertama, kita kena tengok perkara itu jangan bercanggah dengan Al-Quran. Contoh kita nampak sekarang ni guru-guru ataupun kita kata sifu-sifu yang tiba-tiba timbul dekat dalam media sosial, yang dia sibuk sebagai dia ni guru sufi lah, dia ni guru tarekat lah, dan tak salah bertarekat, tak salah menjadi ahli sufi, tapi tiba-tiba wujud ni entah mana-mana ni dengan dia punya jawatan tu, belah sungkawa, apa nama sultan apa entah, tiba-tiba dia kata apa, barang siapa yang telah masuk dalam tarekah dia, duduk dekat satu makam,
Tiba-tiba dia kata apa? Tak payah dah solat. Nampak tak? Yang pertama, bila dia canggah dengan Al-Quran, apa saja bercanggah dengan Al-Quran, maka dia nampak bahawa benda itu tidak sahih ataupun palsu. Dia bercanggah directly. Sedangkan Quran suruh kita untuk solat. Tiba-tiba dia kata apa? Sampai satu makam, tak payah solat. Ini masalah besar. Pertama, bercanggah dengan Quran. Kedua, perkara tu bila kita baca, dia punya ganjaran tu melampau-lampau. Dia punya ganjaran tu melampau-lampau. Dia panggil apa? Over. Dia ni nampak macam janggal lah. Sebab apa? Melampau-lampau. Barang siapa yang membaca zikir sekian, pada waktu sekian, pada tempat sekian, dia akan mendapat ganjaran sekian. Dia punya tu melampau. Dia nampak, peliknya. Contoh baca zikir Alhamdulillah sekian-sekian. Dan kemudian akan mendapat pahala sebesar sekian-sekian. Dia ada hadis-hadis begitu. Maka kita kena cek. Cuma ini adalah tapisan-tapisan. Sebelum nak share nampak pelik sikit, sabar dulu. Yang ketiga, dia tak logik dengan zaman dan tempat. Contoh, kita pernah dapat satu hadis yang kononnya hadis Nabi tapi palsu, berkaitan tentang orang yang isap rokok, tembakau, hadis tembakau. Tembakau ini lahir daripada kencing syaitan. Kenapa saya kata pelik pada tempat dan zaman? Pada zaman Nabi SAW masih tak wujud lagi tembakau. Tembakau ni baru-baru je ada. Jadi dia tak valid dengan hadis ataupun tempat pada zaman Nabi SAW dan pada waktu itu. Yang keempat, tak tepat tidak seperti mana Irfan sebut tadi, rujuk kitab-kitab hadis muktabar. Boleh cek pada hadis kitab 6, kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim. Jadi benda-benda ni yang kita kena kenal, siapakah imam hadis ataupun orang-orang yang berautoriti untuk berbicara. Dan yang terakhir, yang kelima, kita rujuk para muhaddis. Sebab apa? Ustaz-ustaz boleh silap. Ustaz-ustaz boleh silap. Apatah lagi PU. PU ni bukan power sangat pun. Dia boleh silap. Maka rujuk muhaddis, rujuk orang yang pakar dalam bidangnya, yang mereka ni mempelajari mustalah hadis ataupun ilmu nak bezakan mana hadis palsu, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Wallahualam. 5 peringkat tapisan. Peringkat untuk kita memastikan bahawa kita boleh tapis bagaimana kita menerima sirah itu daripada sumber-sumber yang tepat. Dan dia sebut juga tentang bagaimana untuk kita berlaku adil kepada sirah itu. Saya nak buat bangkitkan kepada tetamu kedua kita ketika ini di talian, merupakan Seri Shazlin, berkenaan dengan bagaimana untuk kita memastikan interpretasi sirah itu adil. Sebab biasanya apa yang orang akan buat dengan sirah ini, dia akan ambil sebahagian dan dia akan tinggalkan sebahagian yang lain. Mana yang sesuai dengan dia, dia akan, inilah dia apa yang Nabi buat. Tapi benda yang dia tak suka tu, dia tak bagi tahu kepada orang bahawa sebenarnya benda itu berlaku. So mungkin sedikit komen. Baik, terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang menginterpretasikan sejarah sirah Nabi kepada sekarang ni, dunia ni, saya rasa lebih tepat kiranya guna perkataan ketepatan menginterpretasikan sejarah itu. Di mana adil, kalau adil ni mesti ada sesuatu isu semasa, saya rasa isu-isu yang kita rasa adil ke dia tak. Tapi kalau menggunakan ketepatan, tepat atau tidak kita menginterpretasikan sejarah ini kepada dunia ini. Saya rasa berkait rapat dengan apa yang Fiur Ahmad kata tadi, tabayun, di mana kita perlu tanya pada ahlinya. Bila kita menceritakan tentang sejarah, di sebalik kita mengambil ibrah. Okay. Mungkinlah kalau kita yang tak macam kurang, maksud saya macam ni, menurut saya kalau kita nak belajar tentang sejarah itu perlu kepada ilmu pendidikan. Tapi kalau kita bukan dalam bidang ahlinya, kita mendapat sumber tu perlulah kepada ahlinya. Jadi di sebalik kita nak mencari tabayun itu, sumbernya perlulah kepada ahlinya. Mungkin orang yang berahli macam mempelajarinya, ambil bidang degree dan ataupun memang dia seorang yang profesional, ustaz-ustaz yang kita percayai. Kalau saya tambah sikit Shazlin, kalau sumber rujukan yang biasa kita baca di kalangan mahasiswa antaranya fiqh sirah. Kita ada fiqh sirah daripada Syekh Ramadan Al-Buti, kita ada fiqh sirah daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Adakah sumber itu sudah cukup? Sebab kita nak tentukan ketepatan dan nak cari sumber, jumpa pakar-pakar ni agak mengambil masa kan. Tapi kalau dengan 2 sumber itu, adakah sudah memadai untuk kita menyatakan bahawa kita stick to that interpretation sahaja, tak perlu kita buat interpretasi tambahan? Untuk kalau saya rasa dua-dua perlu. Maksudnya kita perlu baca juga dan bersama kalau benda itu
sampai tahap kita tak dapat nak menginterpretasikan, sampai tahap kita tak dapat nak faham lebih tinggi lagi, perlu rujuk kepada ahlinya. Dalam masa sama, baca juga perlu untuk rujukan sendiri. Bagi saya itu pendapat saya lah. Kalau boleh saya kembali kepada Piu Rahmat dia, lebih sebut tentang sirah ini, saya nakkan supaya kita ini bila bicara sirah dia bicara secara lebih segar, dan bila Sadin juga sebut tentang bagaimana kita harus mendekati orang lebih pakar, dan Rahmat juga sebut di awal tadi tapisan-tapisan dalam kita menggunakan memahami sirah itu, saya nak ajukan berkenaan dengan bagaimana ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa sirah itu yang penting ialah pengajarannya. Kadang-kadang cerita tak betul pun. Kadang-kadang cerita tu ditambah-tambah dengan perisanya, bagi nampak sedap, bagi nampak dramatik, bagi nampak epic. Tapi orang kata tak apa, tak masalah. Yang penting pengajaran ada di situ. Komen daripada orang agama kita, silakan. Salah besar dan malapetaka besar apabila kita meletakkan bahawa asalkan ada ganjaran, asalkan ada pelajaran ataupun galakan untuk kebaikan ummah, maka dibenarkan cerita bohong itu berlaku. Salah besar, sebab kewujudan hadis palsu dimulakan sebab benda ni lah. Ada tok-tok guru ataupun kita kata ustaz, pada waktu itu mereka dah mula nampak masyarakat dah mula balas baca Quran, dah mula malas untuk melakukan satu-satu amalan, maka mereka mula create hadis palsu sebab nak bagi galakan pada masyarakat supaya masyarakat itu mengamalkan amalan tu. Dan inilah sebab ataupun permulaan bagi bermulanya hadis palsu. Maka kita tak mahu benda ini berlaku berterusan, sebab Nabi SAW meletakkan ancaman yang sangat besar bagi siapa yang menyebarkan hadis palsu. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka siapkanlah dirinya tempatnya dalam neraka. Maksudnya apa? Tak boleh kita kata asalkan ada ganjaran, asalkan ada pengajaran. Ini adalah satu benda yang malapetaka besar, sebab kita takut nanti ada orang nak guna agama ini untuk kepentingan diri sendiri. Contoh, saya nak jual air ke, nak jual apa ke, disebabkan saya ni penjual anggur. Contoh, saya jual anggur. Saya kata apa? Barang siapa yang makan anggur, mudah baginya untuk masuk syurga. Dan pernah berlaku sebab dia penjual anggur. Kata dalilnya mana? Dalam Quran ada anggur. Hadis dia macam sunnah katanya. Habis malapetaka bagi agama ni. Jadi sahabat-sahabat sekalian kena ingat, tidak boleh dijadikan kerana kita nak buat kebaikan maka kita membenarkan pembuatan hadis palsu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Dan satu lagi bila sebut tentang perkara ini ialah berkenaan dengan representasi. Itu satu benda yang kita dekat dunia ada advokasi secara tersusun bahawa kita kena memastikan hak wanita khususnya. Dan golongan minoriti. Tapi saya nak mulakan dulu dengan hak wanita dulu. Kita akan pergi pada Piu Rahmat untuk kita kupas tentang bagaimana ada setengah golongan menggunakan sunnah, hadis dan sirah untuk menyatakan bahawa kalau dulu Nabi boleh berbaik dengan Yahudi sebagai contoh, kenapa tidak hari ini? Kenapa tidak dinormalisasikan hubungan dengan Israel sebagai contoh? Dan kalau kita pergi kepada Sazlin berkenaan dengan wanita itu, bagaimana kedudukan wanita dalam sirah? Sedangkan kalau kita lihat dalam sirah itu watak-watak utamanya semuanya banyak lelaki lah. Bila kita sebut sirah tu lelaki, Nabi, para sahabat, khalifah yang 4 itu. So kedudukan wanita dalam sirah, silakan. Baiklah, bila berkaitan dengan sirah Nabi, sebenarnya sirah tentang sahabiah, sahabat-sahabat yang wanita-wanita ini juga disebut. Tapi kurang disebut, tapi kita yang kurang menginterpretasikan, kita yang kurang mengwar-warkan macam siapa wanita-wanita dalam sirah Nabi. Contoh macam kita boleh lihat pada awal kelahiran Nabi, antara orang-orang yang utama watak-watak yang mainkan dalam kehidupan Nabi adalah seperti Aminah, Halimatus Sa'diyah ataupun Ummu Aiman. Saya kira pada awal peringkat ini peranan besar mereka adalah pendidikan kanak-kanak, pendidikan awal. Mereka membentuk Nabi SAW pada dia masih kecil lagi. Jadi di sini saya rasa bila dilihat pada silsilah Nabi, mereka ni memainkan peranan. Waktu itu Nabi sudah tiada bapa. Jadi ilmu parenting itu kalau sekarang yang memainkan peranan ialah ibu bapa. Tapi kalau kita tengok pada sirah Nabi, mereka ini yang memainkan peranan besar dalam sejarah sirah waktu baginda kanak-kanak. Jadi saya rasa Aminah waktu memilih
siapa ibu susuannya, dia memilih orang yang dia memilih di kalangan apa? Ibnu Sa'ad. Jadi maksudnya orang-orang yang dia memilih orang yang betul-betul contohnya. Supaya apa? Supaya membina peribadi dia. Dia dibesarkan di kampung oleh ibu susuan supaya fasih bahasa Arabnya. Jadi itu Aminah sudah ada satu peranan yang besar. Dia nak meng-create, dia ada orang yang menyatakan bahawa sebahagian lah, kalau ini pernah wujud bahasan ini, kata Nabi itu dia kenabiannya selepas daripada dia angkat sebagai Rasul. Tapi sebelum itu bahagian sirah yang tidak ada satu signifikasi yang sangat besar. Itu Nabi kecil lagi, Nabi tak main peranankan lagi. Lepas 40 tahun, itu barulah sirah yang signifikan. Apa komen daripada Sazlin? Sirah Nabi saya rasa pada awal lagi, selepas kenabian itu risalah dia untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada dia. Apa yang diwahyukan. Jadi daripada dia kecil tu, itu adalah perlu kita tahu sebabnya saya susah nak interpretasikan. Tapi perlu kita tahu sebabnya dia pun manusia yang orang akan tengok pada kecilnya dia mesti ada ayah sebab dia manusia. Tapi kalau kita lihat dia daripada lepas dia dia jadi kenabian, kita hanya tengok sosok-sosok tentang penyampaian wahyu itu. Tapi di sebalik masa dia kecil adalah kita boleh ambil ibrah daripada bagaimana Aminah, bagaimana Halimatus Sa'diyah, bagaimana dengan Ummu Aiman menjadi peranan penting kepada dia. Dan dia membawa peranan yang sangat penting dalam kehidupan baginda Nabi, dan itu juga boleh kita ambil peranan dan ambil tauladan. Ya. Dan bagi saya, silakan. Yang saya boleh macam kuat bagi saya nak pegang adalah apabila kita sekarang adalah ilmu parenting. Maksudnya walaupun kita boleh ambil daripada mereka, walaupun ilmu parenting itu penting untuk yang sekarang lah, maksudnya tak kisah lelaki atau perempuan. Tapi yang main peranan waktu tu adalah wanita. Ya, kalau boleh kita kembali kepada Puan Rahmat, dia sebut tentang golongan minoriti, sebab Sazlin sebut tadi bahawa Nabi juga merupakan manusia. Itu premis, itu permulaan premis. Kalau Nabi pun manusia, so hak asasi manusia itu haruslah seperti tuntutan-tuntutan yang ada hari ini. Jadi membenarkan sirah untuk sesuatu yang tidak sesuai ataupun tidak kena dengan konteks dia. So bagaimana untuk kita menjawab golongan ini untuk memastikan bahawa sirah itu, maulid Nabi itu ialah satu yang kita lihat sebagai sesuatu yang sewajarnya mengangkat martabat manusia ke arah lebih baik, bukannya menjatuhkan martabat manusia dengan dia meneladani selera manusia yang ada hari ini. Silakan. Baik, pertama kita kena ingat satu prinsip asas dalam agama. Agama itu untuk diikuti, bukan agama mengikuti kita. Kadang-kadang kita menggunakan agama itu untuk mensahihkan perbuatan kita. Contoh, saya pakai velfire. Contoh, kita memilih untuk mengatakan Nabi SAW ada unta merah. Maka kita kata, Nabi pakai unta mahal. Sebab apa? Saya pakai velfire. Sebab apa nak kata saya boleh pakai kereta mewah? Tapi kita tidak memilih untuk memilih satu lagi sirah bahawa Nabi jarang penuh perutnya. Nabi jarang kenyang. Nabi jarang ada makanan yang mewah. Kan kontradik tu. Jadi kita memilih nak ada velfire sebab apa? Sebab ia berkena dengan selera saya. Bertepatan dengan selera saya. Maka pemilihan-pemilihan hadis ini disebabkan untuk menyenangkan selera kita, itu masalah besar. Nabi feminis. Nabi SAW ni orang tu tolong Aisyah cuci pinggan, buat kerja rumah. Ni laki kena buat. Betul. Tak salah. Saya pun buat kerja rumah. Saya pun cuci pinggan. Cuma kita lupa the other side of the coin. Hadis berkaitan bagaimana Sayyidina Aisyah juga orang yang banyak buat kerja rumah dan banyak bantu Nabi SAW dalam kerja-kerja yang barangkali perempuan sekarang tak nak buat. Betul. Kerja-kerja membenarkan Nabi pergi dakwah. Berapa ramai perempuan dia tak kasih suami dia buat kerja dakwah. Contoh tabligh, selalu orang tabligh kata apa? Isteri saya tak masuk kata sekali apa? Setuju ke tu? Saya macam okey terus ke Puan Rahmat. Okey. Tapi bukan boleh kita beralih kepada satu lagi
persoalan pada pertemuan kali ini ialah untuk kita juga memahami maulid, menyambut maulid dalam konteks COVID-19. Tapi saya nak mulakan dengan Syazrin dulu. Menyambut maulid dalam COVID-19 dalam budaya baharu ini, bagaimanakah cara yang terbaik tanpa perlu kita suram ataupun terpadam semangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Allah Alaihi. Okay. Bismillah. Okay, kalau dalam musim COVID ni kita dapat lihatlah banyak kita dah beralih pada program macam kelas pada kelas ODL, kelas face to face kepada ODL. Banyak benda-benda kita tukar platform kepada social media secara virtual. Macam tu juga dengan Maulid Nabi, saya rasa perlu di pandangan saya lah. Cara kalau kita perlu menyambut, perlu mewar-warkan tentang Maulid Rasul ni, tapi dengan cara virtual, antaranya yang saya rasa macam menarik lah untuk kita buat adalah tentang macam pengkongsian terbuka. Saya macam terfikir juga kalau setiap kali iklan Hari Raya, Petronas akan buat macam setiap Hari Raya mesti akan ada iklan dia. Ada je idea-idea dia menceritakan tentang budaya, adat. Sampai orang suka. Setiap kali Hari Raya mesti nak tengok iklan Petronas apa hari ni macam nak tahu. Okay, dia memperkenalkan budaya macam betul lah. Kalau Hari Raya jangan duduk atas tudung perempuan, nanti dia marah. Okay, itu satu nak menggambarkan orang macam kenal budaya. Macam tu dengan Maulid Nabi, ada satu yang kita akan boleh create. Maksud saya dalam bentuk iklan, dalam bentuk macam bukan satu sesi yang panjang tapi iklan untuk memperkenalkan setiap kali Maulid Nabi, ada something yang kita nak mengketengahkan tentang sirah Nabi, tentang apa-apa yang part-part tentang sirah Nabi dalam bentuk sosial. Yang fresh, yang segar, dan saya rasa kalau dalam tahun 2020 ini, tahun 1442 Hijrah ini, itu sepatutnya idea kita angkat. Dan saya boleh ajukan juga soalan yang sama kepada Puan Rahmat tentang sambutan maulid dalam budaya baru, sebab saya yakin kalau tengok cara memakai yang Puan Rahmat ni, dia orang yang kasidah ke bagaimana ya. Ni sebab ada kamera. Baik, berkaitan tentang new norma ataupun budaya baru, suka saya nak tegaskan, kita ni faham agama ini sangat anjal, sangat fleksibel, mudah diamalkan, kerana itulah sifat agama Islam. Maka datang pun budaya baru yang kemudian kita tak tahu apa berlaku 2025, 2030, tetap kita akan boleh melakukan Maulidun Nabi ataupun boleh melakukan Ramadan. Seperti mana norma baru sebelum ni, Ramadan kita biasanya tarawih dekat masjid, tapi kita sedang mencipta imam-imam baru. Imam-imam baru mencipta kita punya suami sebagai imam solat tarawih kita. Maka begitu juga dengan Maulid Nabi ni, boleh tak kita buat norma baru itu dengan kita kata makin dekat dengan Nabi SAW. Why not? Saya ada 3 cadangan. Pertama, suami-suami pergi beli kitab-kitab hadis yang sahih. Boleh beli kitab-kitab hadis yang banyak sangat kat luar sana, dan kitab sirah, Rahik Maktum ataupun kita kata Fiqhus Sirah. Beli dan baca satu potong hadis ataupun satu muka surat setiap kali habis solat. Tafadhal, tak masalah. Yang kedua, amalkan sunnah yang boleh buat berjemaah dengan suami ataupun dengan keluarga. Contohnya, Nabi SAW berpuasa Isnin Khamis. Kita pilihlah Isnin Khamis tu untuk bulan ini kita amalkan. Yang ketiga, tak dapat tidak, kita hari ini kena buat sambutan itu dalam peringkat keluarga besar kita. Saya percaya ada keluarga besar, contoh keluarga Sofyan, kan ada 3 adik-beradik, ada cucu ramai contoh. Buat sambutan dia, panggil seorang ustaz, masuk dalam StreamYard, masuk dalam Waze tu GPS. Masuk dalam apps tu, kita buat selawat kita ramai-ramai, insya-Allah. Saya rasa sebenarnya nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ya, saya kira itu mesej je. Nak hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kerana Maulid ini merupakan satu peristiwa yang memberikan inspirasi bukan sahaja pada umat Islam tapi juga pada seluruh dunia. Dan yang terakhir sekali mungkin saya nak ajukan kepada Syazrin ialah kata-kata akhir Syazrin. Pada kawan-kawan kita, sebab Puan Rahmat sebutkan tadi, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih dalam menyambut Maulid Nabi dalam norma baharu ini, supaya memberikan inspirasi kepada semua, bukan sahaja pada umat Islam di Malaysia. Okey, baik. Tentang kita dalam masa sama kita menyambut Maulidul Nabi ni, Maulidul Rasul ni, suka saya mengketengahkan bahawa perlunya kita menjiwai karakter Nabi Nubuwah tu. Itu maksud selain kita mengetahui tentang silsilah Nabi,
dia menyuruh kita untuk menginterpretasikan dalam kehidupan kita. Macam kita pernah dengar kan, Nabi diutuskan sebagai menyempurnakan akhlak. Jadi ketegasan kat sini adalah untuk mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Dan dalam masa sama, bagaimana orang mempersoalkan macam mana ya kalau kita sekarang sangat jauh dengan Nabi, macam nak timbulkan rasa cinta, macam mana nak amalkan. Setengah orang akan buat bila dia rasa dia nak buat. Tapi kalau sekadar kita tahu saja sirah, kadang-kadang tak membuatkan dia untuk buat. Jadi cinta terhadap Nabi ni menginspirasikan kita untuk membuat melalui sejauh mana kita kenal Nabi. Sejauh mana kita kenal Nabi, sejauh itu kita akan mengamalkan apa yang dibuat. Jadi bagi saya saya terima kasih kepada Sazlin dan juga Abdul Rahman kerana memberikan ruang untuk bersama kita Darah Muda hari ini. Saya yakin bahawa ada banyak perkara yang disebutkan tadi yang boleh menjadi pengajaran bukan juga pada kita sahaja tapi juga kepada semua umat manusia, Islam dan bukan Islam, sama untuk semua, kerana ia merupakan satu peristiwa, sekali lagi saya tekankan, yang memberikan inspirasi pada kita semua. Dan pada saya akhir sekali merupakan mesej masyarakat, komuniti untuk semua, disiplin dalam menjaga SOP, terus memastikan kita menjaga SOP dan juga patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kita putuskan antara COVID-19 ini, Maulid Nabi ini insya-Allah beri satu lagi detik untuk kita memberikan inspirasi kepada diri kita untuk terus kekal menjadi seorang manusia, juga rakyat, masyarakat yang berguna walaupun apa yang berlaku. So sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.